Sebagai umat Islam, apakah yang anda faham tentang dua kalimah syahadah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Penyaksian tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah adalah pengucapan dua kalimah syahadah yang merupakan pernyataan atau ikrar misi dan visi hidup seorang Muslim. Ia adalah pengucapan lidah yang melahirkan pengakuan hati dan keinginan jiwa terhadap ketuhanan dan keesaan Allah serta kebenaran Rasulnya Muhammad SAW sebagai utusan terakhir yang membawa rahmat kepada keseluruhan alam. Syahadah memainkan peranan penting dalam kehidupan seorang Muslim kerana ia merupakan nur Islam. Kalimah syahadah juga adalah syarat mutlak untuk umat Islam memasuki syurga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengakhiri kalamnya sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan la ilaha illallah, maka dia masuk syurga. Hadis riwayat Muaz bin Jabal. Lafaz kalimah syahadah ini juga merupakan kunci atau syarat utama sesuatu amalan atau ibadat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seseorang Islam yang telah mengakui dan bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah, maka dia harus membuktikannya dengan melaksanakan semua amalan ibadat yang diwajibkan oleh Allah dan dipraktikkan oleh para rasulnya, iaitu solat 5 kali sehari. Di samping itu, lafaz kalimah syahadah merupakan syarat untuk mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW pada hari kiamat. Rasulullah SAW turut bersabda, manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaat pada hari kiamat adalah barang siapa yang mengatakan La ilaha illallah secara ikhlas dari hati dan jiwanya. Hadis riwayat Bukhari. As-Sunnah masih relevan pada masa kini sebab As-Sunnah ini adalah sumber rujukan kedua dalam Islam selepas Al-Quran. Means ni adalah cara perbuatan Nabi Muhammad SAW. Means yang tak, segala apa benda yang tak ada dalam Al-Quran kita boleh rujuk ke dalam As-Sunnah. Keistimewaan agama Islam disebabkan agama Islam merupakan agama yang sempurna sekaligus menghapus ajaran Yahudi dan Nasrani di mana ajarannya hanya bersifat lokal yang membawa maksud hanya berlaku di daerah tertentu sahaja. Islam merupakan agama yang sangat universal. Di sisi lain, Islam mempunyai keindahan bagi pemeluknya yang tidak ditemui oleh pemilik agama yang lain. Agama Islam ialah satu agama teragung di dunia kerana ia diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk kepada manusia untuk ke jalan yang benar. Agama Islam mempunyai ajaran yang sangat berguna kepada manusia untuk bekalan akhirat dan di dunia jika kita selalu mempraktikkan dalam keadaan kehidupan seharian kita. InsyaAllah hidup kita akan aman dan tenteram hingga akhirat kelak. Okey, soalan keempat, apakah persediaan menghadapi kemunculan Ya'juj dan Ma'juj? Yang pertama, mengamalkan doa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, apabila di antara kalian telah tasyahud akhir, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 perkara. Lalu beliau mengucapkan, maksudnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka Jahanam, siksa kubur, dan dari fitnahnya kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, membaca surah Al-Kahfi. Rasulullah SAW bersabda juga, sesiapa yang menghafal 10 ayat daripada permulaan surah Al-Kahfi, dia terpelihara daripada fitnah Dajjal. Riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berpegang dengan petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Keempat, perbanyakkan berdoa kepada Allah serta memperbanyakkan amal soleh. Kelima, beruzlah menjauhkan atau mengasingkan diri daripada fitnah yang berlaku. Keenam, menyertai dan sentiasa bersama dengan jemaah Islam yang ada pada waktu itu. Kelima, perbanyakkan istighfar dan mohon ampun kepada Allah.
Dan yang terakhir, memperbanyakkan zikrullah, zikir kepada Allah dan sentiasa ingat kepadanya. Hal ini bergantung pada individu itu sendiri. Mungkin dia kurang didikan agama sejak dari kecil, ataupun keluarganya tidak mengamalkan gaya hidup Islam yang penuh dengan nilai murni, dan mungkin juga dia terpengaruh dengan akal sebaya untuk mendorong dia melakukan perkara-perkara yang jahat. Islam ni maksudnya kita perlu tunduk, patuh dan juga taat pada perintah Allah seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang saya faham tentang iman ialah mempercayai Allah dan Rasul dengan pengucapan lidah dan kepercayaan dalam hati tanpa rasa syak wasangka dan ragu-ragu. Bermakna kita beriman kepada Allah, malaikatnya, segala kitabnya dan para rasulnya, dan beriman kepada takdir baiknya dan jahatnya. Bagi saya, antara ilmu-ilmu yang penting dalam Islam ialah ilmu akidah, ilmu tasawuf dan juga ilmu fiqh. Tanda-tanda kiamat besar dan kecil ialah first, ramai orang-orang fasik. Second, banyak berlaku bencana sekarang, zina bermaharajalela. Untuk tanda besar, bumi gelap gelita dalam masa 40 hari dan juga 40 malam. Munculnya Dajjal, munculnya Nabi Isa, munculnya Ya'juj Ma'juj dan juga matahari terbit di sebelah barat. Memang adalah kan kehidupan selepas kematian tu. Maksudnya selepas kita di alam dunia kan. Alam dunia ni sangatlah awal kan. Yang di depan tu banyak lagi yang kita akan hadapi kan. Okey, di alam dunia ni semua manusia akan mati. Semua manusia akan meninggalkan dunia ni dan akan pergi ke alam kubur. Okey, masuk ke alam kubur. Kemudian bila dah masuk ke alam kubur tu, maka masa tu semua menunggu hari kiamat lah, kehancuran kan. Kehancuran alam semesta ni, maka berlakulah hari kiamat. Kemudian berlakulah hari kebangkitan. Okey, pada hari kebangkitan tu semua manusia, semua makhluk ni akan dihidupkan kembali. Kemudian semua makhluk ni akan pergi kepada mahsyar. Betul. Lepas kepada mahsyar, pergi ke menunggu syafaat daripada Nabi ni. Kemudian kita nak akan dihisap kan. Dihisap, maka diberikan catatan amalan kita, diserahkan catatan amalan kita. Kemudian akan dibawa ke mizan, ditimbang amalan kita tu mana kan setelah dihisap tu. Kemudian dia akan bawa ke telaga. Bawa ke telaga apa nama dia saya tak ingat kan. Tapi yang saya tahu dia ada telaga lah kat situ kan. Kemudian dah lepas telaga tu dia akan melalui titian sirat. Kemudian titian sirat ni lah yang menentukan sama ada masuk ke neraka ataupun masuk ke syurga. Itulah dia kehidupan selepas kematian di alam dunia ni. Golongan yang dimasukkan ke dalam neraka adalah orang yang melakukan perbuatan syirik, meminum minuman keras, memakan harta riba, memakan harta anak-anak yatim, dan golongan yang durhaka kepada ibu bapa.